Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat di rumah. Cikgu doakan semoga kamu semua bebas dari virus COVID-19 ini. Okey, jadi marilah kita sama-sama berganding bahu memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Okey? Okey, baik semua. Untuk hari ini kita sebagai pendahuluan kita kenal dulu apa dia isi kandungan matematik tingkatan 5. Okey, ada 8 bab yang kita akan belajar. Okey. Jadi bab 1 bab ubahan, bab 2 bab matriks, bab 3 matematik pengguna insurans, bab 4 matematik pengguna percukaian. Okey, bab 5 bab kekongruenan dan pembesaran dan gabungan transformasi, bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri, bab 7 sukatan serakan data terkumpul, bab 8 permodelan matematik. Okey, kita untuk hari ini kita masuk dulu bab 1 bertajuk ubahan. Okey, baik semua. Untuk bab 1 ubahan, kita masuk dulu 1.1 ubahan langsung. Jadi di akhir pembelajaran pada hari ini, kamu akan dapat menerangkan maksud ubahan langsung, menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Apa itu ubahan langsung? Mari kita lihat dulu perubahan mata wang mengikut negara pada slide seterusnya. Di sini kita lihat nilai wang RM RM berbanding negara lain. Okey, mata wang kita ringgit Malaysia dan seterusnya dolar Singapura, baht, rupiah dan sebagainya. Jadi kamu boleh lihat satu persatu. Okey. Okey, berdasarkan jadual tadi, cuba hitung berapakah nilai tukaran mata wang ringgit Malaysia dalam dolar bagi RM100, RM200 dan RM300. Okey, seperti yang kita lihat di jadual tadi, berdasarkan jadual tadi, RM RM1 bersamaan dengan 0.33 dolar Singapura. Okey, jadi bila kita tukarkan RM100, kita akan dapat 33 dolar, RM200, kita akan dapat 66 dolar, RM300, 99 dolar. Okey, berdasarkan pengiraan kita tadi, apakah kesimpulan yang kamu boleh buat tentang nilai perubahan mata wang ringgit Malaysia dengan dolar di atas? Kesimpulan yang kita boleh buat, apabila nilai mata wang RM bertambah, nilai dolar pun bertambah. Jadi mata wang RM berubah secara langsung dengan mata wang dolar Singapura. Okey, soalan kedua. Apakah yang berlaku apabila nilai mata wang Thailand baht apabila mata wang Malaysia ringgit Malaysia dibahagikan dengan 4? So kita tahu nilai bagi RM1 bersamaan dengan 7.81 baht. Apabila wang RM1 dibahagi dengan 4, kita akan dapat RM 0.25 ataupun 25 sen. Manakala 7.81 baht bila dibahagikan dengan 4, kita akan dapat 1.95 baht. So kamu boleh lihat di sini kedua-dua nilai mata wang akan berkurang apabila kita bahagikan dengan 4. Apabila ringgit Malaysia dibahagi 4 berkurang, nilai baht dibahagi 4 pun akan berkurang. Okey, kesimpulan yang kita boleh buat di sini, apabila nilai mata wang RM berkurang, nilai baht pun berkurang. Jadi mata wang RM berubah secara langsung dengan mata wang baht. Dan juga di sebaliknya. Apa yang dimaksudkan dengan sebaliknya? Apabila mata wang baht berkurang, maka mata wang RM pun berkurang. Okey, jadi mata wang baht pun berubah secara langsung dengan mata wang RM. So, kita boleh pakai di sebaliknya tu, maksudnya boleh terbaliklah ayat tu.
Jadi, ubahan langsung ialah perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Ubahan langsung ialah perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey, kita masuk standard pembelajaran seterusnya, iaitu 1.1.2, menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Jadi, kita lihat contoh 2 di bawah. Okey, dalam contoh 2 ini, kita akan menentukan apakah hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Okey, kita lihat contoh 2 ini. Okey, bagaimana kita nak tentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Okey. Dalam contoh ini diberi tentang kadar tambang teksi bagi setiap kilometer. So, jika kadar tambang teksi RM1.20 per kilometer, so kita nak kira berapakah nilai tambang Y bagi setiap jarak yang dilalui oleh teksi seperti di dalam jadual diberi. Apabila kita membuat pengiraan bagi setiap kilometer, kita dapati bahawa bila X ialah 2 kilometer, Y bersamaan dengan RM RM2.40. Bila X 4 kilometer, Y RM RM4.80. Bila X 6 kilometer, Y RM RM7.20. Bila X 8 kilometer, Y RM9.60. Bila X 10 km, Y kita dapat RM RM12. Jadi semua maklumat ini kita masukkan di dalam jadual tadi. Dan dalam jadual ini juga kita dikendaki mengira Y per X ataupun Y bahagi dengan X. Jadi nilai Y bahagi dengan X kita akan dapat 1.20. Dan setiap kilometer bagi yang dilalui oleh X, kita tengok daripada 2 km sehingga 10 km, nilai Y over X kita dapat nilai yang sama. Okey, data tadi digunakan untuk membuat graf Y melawan X. Didapati bahawa bentuk graf yang kita dapat ialah graf garis lurus yang melalui titik asalan 0, 0. Okey, didapati bahawa bagi suatu ubahan langsung A, nilai Y per X ialah pemalar. B, graf Y melawan X ialah satu garis lurus yang melalui asalan. C, pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboleh X. Melalui pengiraan kita tadi, kita dapati bahawa nilai Y over X ataupun Y per X bersamaan dengan 1.20, iaitu itu ialah nilai K, di mana K ialah nilai pemalar. Jadi Y berubah secara langsung dengan X, maka hubungan ini ditulis sebagai Y bentuk seperti ikan tu berkadar langsung dengan X. Okey, hubungan antara Y dengan X kita boleh tulis dalam bentuk persamaan Y sama dengan KX. Jadi untuk contoh sebentar tadi, persamaan bagi hubungan antara Y dengan X ialah Y sama dengan 1.2X. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Kamu buka buku teks rujuk muka surat 7. Contoh 2. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu Y berubah dengan masa T seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Okey, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, setelah kita buat pengiraan, kita salin balik dalam jadual seperti dalam jadual penyelesaian ini, di mana kita buat pengiraan Y per T. Okey, sebab kita nak tengok pemalar dia berapa. Okey, Y per T semua nilai dia kita dapat nilai dia tu 7. Okey, setiap satu. Tapi bila kita buat pengiraan Y per T kuasa 2, di mana nilai T ni kita kuasa 2 kan, baru kita bahagikan dengan Y. So, kita dapat nilainya berbeza. Okey, melalui dapatan jadual ini kita lihat satu persatu. Bila kita tengok Y per T, semua nilainya adalah 7. Jadi, bila nilai yang sama, kita boleh kategorikan Y per T ialah pemalar. Jadi, Y berkadar langsung dengan T. Seperti di dalam kotak kuning di tepi jadual. Manakala, bagi Y per T kuasa 2, apabila kita buat pengiraan, nilai dia berbeza-beza. Jadi, nilai ini kita tidak boleh ambil sebagai pemalar. Jadi, kesimpulannya, Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2 kerana Y per T kuasa 2 bukan pemalar. Seterusnya, kita pergi kepada cara membentuk persamaan hubungan berubah secara langsung. Jadi, kita lihat contoh 4. Rujuk buku teks muka surat 8. Contoh 4. Diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika A. M berubah secara langsung dengan N, B. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Jadi untuk ini kita perlu buat pengiraan satu per satu. So, lihat jalan penyelesaian di bawah. Okey, baik. Untuk penyelesaian A, M berubah secara langsung dengan N. Sebelum kita nak buat persamaan, kita mesti cari nilai pemalar. Jadi, kita menulis persamaan umum bagi hubungan langsung ialah M sama dengan KN. Okay, K ialah pemalar, di mana K kita boleh kira daripada persamaan dengan bergantikan nilai M 0.8, nilai N 0.125, di mana K sama dengan M bahagi N 0.8 bahagi 0.125, kita akan dapat nilai 6.4. Dan persamaan tadi kita gantikan balik nilai K di dalam persamaan M sama dengan KN. Jadi persamaan yang kita dapat ialah M sama dengan 6.4N. Okey, untuk B pula, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Okey, seperti yang dituliskan di dalam penyelesaian. Jadi kita punya persamaan M sama dengan K didarabkan dengan punca kuasa 3N, di mana kita boleh cari nilai K sama dengan, kita ubah persamaan ini, M bahagi dengan punca kuasa 3N, dan kita gantikan nilai M dan N yang diberi di dalam contoh. Okey, jadi M 0.8 bahagi dengan punca kuasa 3 0.125, kita akan dapat nilai 1.6. Jadi 1.6 ni adalah nilai K. Kita masukkan semula ke dalam persamaan K kita tadi. Jadi M sama dengan 1.6 darab punca kuasa 3N. Baik kelas, kita lihat pula contoh 5. Pemanjangan spring X cm berubah secara langsung dengan jisim pemberat W gram yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W.
So, penyelesaian dia, X berubah secara langsung dengan jisim pemberat W. Okey, seperti dalam ni, tuliskan hubungan dalam bentuk persamaan. Jadi, bentuk persamaan, X sama dengan KW. Okey, di mana X tadi pempanjangan spring diberi dalam contoh ialah 3 cm. Jadi kita gantikan 3 pada tempat X dalam persamaan. Okey, manakala nilai W kita gantikan dengan 200. Jadi nilai K kita akan dapat 3 bahagi 200. Nilai K ialah 0.015. Jadi ungkapan X dalam sebutan W ialah, kita gantikan balik X sama dengan KW, kita dapat persamaan X sama dengan 0.015W. Baik, kita lihat pula contoh 6. Diberi Y berubah secara langsung dengan X jika Y sama dengan 0.14 apabila X sama dengan 0.2. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. B, X apabila Y sama dengan 0.875. Okey, penyelesaian dia ialah bentuk dulu persamaan Y berubah secara langsung dengan X, di mana kita bentuk persamaan Y sama dengan KX. Jadi untuk dapatkan nilai K, kita perlu menggunakan nilai Y 0.14 dengan nilai X 0.2. Gantikan dalam persamaan Y sama dengan KX. Baik, Y sama dengan 0.14, gantikan di tempat Y. Manakala nilai X 0.2, gantikan di tempat X. Jadi kita akan dapat persamaan 0.14 sama dengan K darab 0.2. Jadi kita nak cari nilai K, kita kena pindahkan. Jadi persamaan akan dapat 0.14 dibahagi dengan 0.2. Nilai yang kita dapat ialah 0.7. Jadi kita dapat bentuk persamaan Y sama dengan KX. Okey, K diganti dengan 0.7. Jadi persamaan kita ialah Y sama dengan 0.7X. Jadi untuk A kita dah boleh kira sebab kita dapat persamaan Y sama 0.7X. Jadi A dia suruh kita cari nilai Y. Apabila X sama 5, jadi kita gantikan saja nilai X dengan 5. Y sama dengan 0.7 darab 5. Jadi nilai Y kita dapat 3.5. Untuk B pula, kita nak mencari nilai X apabila Y sama dengan 0.875. Jadi kita gantikan nilai Y di depan persamaan 0.875 bersamaan dengan 0.7X. Persamaan yang tak sama tadi, Y sama dengan 0.7X. Kita hanya perlu gantikan nilai Y. Masukkan nombor dalam tempat Y. Jadi kita akan dapat nilai X 0.875 bahagi 0.7. Dapat nilai X sama dengan 1. Okey kelas. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini untuk 2 subtopik. Okey, diharap kamu dapat menerangkan maksud ubahan langsung. Yang kedua, kamu dapat menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah suatu ubahan langsung. Sebagai penambahan, cuba kamu ulang kaji sendiri contoh 7 dan contoh 8 muka surat 9. Cuba fahamkan sendiri. Okey, sebagai latihan pengukuhan, kamu buat latihan dalam buku teks. Okey, tulis di dalam buku tulis masing-masing. Muka surat 3 dan muka surat 4. Latihkan diri 1.1A. Okey, seperti nombor yang tertera. Dan muka surat 10, latihkan diri 1.1B. Okey.
Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi jangan lupa kamu buat nota ringkas tentang tajuk pada hari ini. Terima kasih. Selamat belajar semua.